Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipermudahkan urusan kita untuk meneruskan pengajian kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menggantikan pengorbanan masa yang kita peruntukkan untuk berada majlis ilmu ini dengan keberkatan hidup. Tidak ada yang lebih besar daripada keberkatan hidup seseorang itu. Walaupun apa pun yang diperolehi tanpa keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya seolah-olah tidak berguna lah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita akan sedaya upaya mencari peluang untuk mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah, agak lama kita tak ada kuliah zuhur kita. Masih lagi kita guna kitab Mau'izatul Mukminin fi Ridal Alamin, kitab bimbingan mukminin dalam mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam huraian berkenaan dengan ikhlas dan benar, masih lagi dalam bab ikhlas dan benar dalam amalan. Baik, kitab ini dalam fasa yang kedua, kitab bimbingan mukminin lebih pada penekanan dalam perkara tasawuf. Ikhlas satu perkataan yang biasa kita dengar, tapi susah kita nak amalkan dalam diri kita. Lebih-lebih lagi kalau tidak ada ilmu. Kalau ada ilmu pun kita berhadapan dengan satu lagi, iaitu godaan daripada nafsu kita, syaitan kita, yang sentiasa mengganggu kita. Baik, jadi sebenarnya ilmu tu satu bab. Ilmu tu kita kena cari, itu kewajipan. Lepas tu nak kena ada satu lagi, ilmu macam mana nak bermujahadah, macam mana kita nak bersungguh-sungguh dalam nak melaksanakan ilmu itu. Dan selepas itu kita nak kena ada istiqamah pula. Ilmu satu, lepas tu dah beramal. Amal, lepas tu nak beristiqamah pula. Sebab ada orang yang beramal dah tapi tak istiqamah. Nampak mula-mula tu semangat lah. Semangat mula-mula tu, tapi panas kejap je lah. Lepas tu pakai raib, ruyuk terus, tak nampak terus. Mula-mula tu berebut dengan Tok Siok nak buka surau. Berebut mikrofon nak azan. Tapi lama-kelamaan tak nampak muka dah. Tak nampak muka dah. Itu orang yang tidak istiqamah. Ini satu perkara yang perlu juga kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapkan hatiku di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Itu istiqamah. Okey, baik. Samalah majlis ilmu ni pun, saya pengalaman saya mengajar ni belah-belah tahun. Nak mengajar ni kadang-kadang kita boleh perhati orang yang istiqamah dengan orang tak istiqamah. Ada satu surau tu lebih 12 tahun saya mengajar. Seorang imam, imam, saya sebut nama dah, Imam Abu Yamin Marimin nama dia. Umur dekat 70 dah. Mula daripada saya mengajar dulu kitab bimbingan mukminin ni sampai sekarang 12 tahun lebih, dia tetap ada depan saya. Dia akan duduk tempat yang sama. Tempat yang sama sebelah kiri, depan tu. Kalau dia tak ada, saya risau sangat, takut dia sakit ke apa ke istiqamah sungguh dia. Malam ni saya mengajar di Lembah Subang. Kalau dia tak ada, saya cukup risau. Driver taksi, orang driver taksi, tapi isteri muda lah, orang kuat, anak-anak pun dah berjaya, alhamdulillah. Itu nak contoh pada kita, ada orang yang begitu. Dan sebab itu kadang-kadang saya tak pergi kuliah, saya rasa macam sebab salah, sebab teringat kok dia ada, kesian kat dia tunggu. Okey, baik. Jadi apa pun kita mohon pada Allah SWT supaya kita ni orang yang istiqamah, insya-Allah. Baik, jadi hari ini kita masuk tajuk kecilnya, keutamaan ikhlas dan hakikatnya. Firman Allah Ta'ala
A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Sadaqallahul azim. Ayat ni selalu kita baca, perhati ke tak perhati wallahu alam lah, kan? Tapi kadang-kadang kita belajar, kita tahu, kita tak tahu bila kita nak terasa dengan sesuatu ayat tu. Ya, kita baca Quran lama dah. Lama dah kita baca Quran, ayat tu kita kata kita dah lalui semua dah. Tapi ada satu-satu masa kita baca, kita rasa macam satu sentuhan, touching pada kita. Touch diri kita, rasa macam ayat tu kena kat kita. Lama dah baca ayat tu, bukan tak baca, tapi kita rasa hari tu kena kat kita. Kan? Masa itulah kita sebab, masa itulah kita menangis. Ada masa-masa dan kita harap dalam hidup kita biar berlaku. Kerap sikit tak apa dalam perkara tu. Ya. Ayat kalau kita dengar imam-imam baca, imam besar-besar kadang-kadang, kan? Dia menangis tu tak sama, bukan ayat yang sama dia menangis. Kalau kemarin dia baca ayat tu, hari ni baca ayat ni pula, menangis pula lah ni. Tak, dia tak akan menangis, dia akan baca ayat lain pula. Ya, ayat ni pun sama. Kita selalu dengar ni. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah diperintahkan kamu ya untuk beribadah kepada Allah, malaikat beribadah kepada Allah Taala mukhlishina lahuddin, mukhlis ya, dalam keadaan ikhlas ataupun dalam keadaan mengikhlaskan agama kepadanya. Jadi kita semua amalan kita, semua ibadat kita, tak kira ibadat khusus ataupun ibadat umum. Ya, ibadat khusus ni solat, puasa, zakat, itu ibadat khusus. Ibadat umumiyah, ibadat umumiyah ni segala perbuatan kita ya diniatkan dengan niat yang baik, ya, dia akan dianggap sebagai ibadah. Jadi ketika itu tak kiralah ibadat khusus ataupun ibadat umum, kalau kita buat itu kerana Allah, maka dia akan jadi ikhlas. Ya, sebab itu dalam peristiwa Ma'al Hijrah. Peristiwa Ma'al Hijrah ada satu hadis Nabi SAW dalam Matan Arba'in ada sebut dalam bab tu. Dalam hadis 40 karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bila berlaku hijrah, ada seorang lelaki yang berhijrah juga, tetapi berhijrah kerana seorang perempuan. Namanya Ummu Qais, perempuan tu. Dia perempuan tu dah berhijrah ke Madinah, maka dia pun nak berhijrah dengan tak nak berhijrah tu sama banyak. Sebab bukan senang nak berhijrah ni, nak kena tinggal segala benda. Ya, lebih-lebih lagi iman tak kuat kan. Tapi mikir pada kekasih ni, kalau aku tak pergi, nanti kawan tu putus pula, hantar surat putus cinta ke apa kan, letih pula. Jadi nak tak nak biarlah dia kerana lelaki, kerana perempuan itu dia pun berhijrah. Dan peristiwa ini disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaihi aw kama qala. Kata Nabi, hijrah seseorang itu bermula innamal a'mal, setiap perbuatan manusia itu bermula dengan niat. Dan wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap apa yang dia niatkan itu, apa yang dia buat itu ada atas apa yang dia niatkan. Kalau dia buat itu kerana dunia, yusibah, dia akan dapat dunia. Kalau kerana perempuan, dia akan dapat perempuan lah. Jadi ibadat ini ya, walaupun nampak hebat sekalipun, kita tak tahu lagi kesudahannya macam mana. Kita ni nampak rajin dah, setakat hari ni rajin dah buat ibadat. Selalu orang tanya, kalau kita ceramah Ma'al Hijrah, saya ceramah Ma'al Hijrah tak habis-habis lagi ni. Ni 16 bulan ni ceramah lagi Ma'al Hijrah ni. Depan pesyarah-pesyarah UIA ya, dengan korporat ada di dekat Gombok tu. Minta ceramah Ma'al Hijrah dengan YB pula tu. Aduh, ya, bukan nak dengar kita ceramah sangat, nak panggil YB, nak minta bajet tu ya. Ya, ceramah kita bukan dengar sangat, dia nak panggil YB ni ada benda lah tu kan. Tak apalah kan. Jadi ceramah Ma'al Hijrah ni selalu kita dengar kan. Cerita tentang keikhlasan ada kat situ. Bukan senang nak berhijrah ni. Ya, bukan senang. Tuan-tuan pun selalu dengar ceramah Ma'al Hijrah. Ada orang letak tajuk macam-macam. Hijrah ke mana lagi tajuk dia. Kan Hijrah tahu tapi tak mahu ada tajuk. Hijrah memperkasakan ummah. Macam-macam letak tajuk kan. Sebab apa? Sebab nak gambar pada kita ni kan. Hijrah kita ni, ada tanya, hijrah apa lagi yang nak berhijrah? Orang tanya, apa lagi yang nak berhijrah? Kita kan dah semayang, kita kan dah puasa, kita dah rajin dah majlis ilmu, kita dah rajin sedekah, kita dah rajin segala-galanya.
Nak hijrah apa lagi? Dia tanya. Ya, nah? Kalau nak bercakap abad hijrah nunggu, cerita kat budak-budak yang tak semayang puasa tu, dia kata. Kan, nah? Budak-budak yang tak tutup aurat, tak semayang tu, pergi dakwah buat-buat tu. Dakwah buat tu biar berhijrah daripada budak tak baik jadi baik, dia kata. Kita kata betul lah tu hijrah tu betul lah. Biarlah itu ada tugas orang tertentu lah tu untuk hijrah tu. Kita ni adakah dengan sebab kita rasa kita ni dah sempurna, kita rasa kita dah buat apa yang Allah suruh, maka kita kata kita tak perlu cakap bab hijrah. Ada orang tanya, dia kata hijrah apa lagi? Ya, nak hijrah kat mana lagi? Senang, kita dah cukup lengkap belaka dah ada, dia kata. Quran baca tiap-tiap malam. Kuliah ni Allah tiap-tiap malam kuliah. Tak cukup di pejabat, malam di surau lagi, masjid lagi, dalam kereta lagi, CD lagi. Oh, pandai dah kita tu. Jadi sekarang ni tak apalah, itu baguslah. Tapi kita ni macam mana pun dalam bab amalan, ya, dalam bab amalan macam mana pun kita tak habis. Kita nak berhijrah. Ya, ni hak kita duk belajar ni satu lagi. Hijrah ni ikhlas. Kalau selama ni kita buat kerja dalam keadaan, ya, ikhlas ke tidak, kita pun tak tahu. Lebih-lebih lagi kita dengan Allah Ta'ala je kan. Di akhirat nanti baru tahu keputusannya. Akhirat baru tahu keputusan. Sekarang tak tahu lagi keputusan. Itu masalahnya. Baik, jadi ayat tadi kita tengok. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah diperintahkan, ya, untuk kamu beribadah kepada Allah melainkan dalam keadaan ikhlas. Jadi nak kena istiqamah dalam bab ni, kena perbetulkan niat. Tak kira bukan tua-tua aja, saya pun, semua orang nak kena ikhlas. Ya, kalau tidak dia akan jadi apa? Dia akan jadi habaan mansura. Dia akan jadi debu-debu yang berterbangan. Seperti debu yang berterbangan, ya. Tak ada apa. Na'udzubillah, itu kita dah bimbang sangat tu. Tapi ada orang kata kalau macam tu susah sangat, tak payah buat. Alang-alang semayang pun belum tentu Allah terima, tak payah. Kita jawab kat dia, betul jawapan kamu tu, tapi kalau yang kita buat pagi petang siang malam ni pun belum tentu Allah terima. Yang kamu tak buat, confirm Allah tak terima. Nak ambil yang mana kan? Nak ambil yang 50-50 ke, nak ambil yang memang dah confirm dah? Kita 50-50, sekurang-kurangnya kita ada usaha. Dan kita juga mengharapkan ihsan Allah, ya, mengharapkan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Sebab dikaji balik, kita masuk syurga bukan kerana amalan. Kita masuk syurga bukan kerana amalan kita. Kalau nak kira amalan kita memang tak padan. Tak padan nak banding dengan ulama-ulama dulu. Memang tak padan lah amalan kita. Sikit sangat. Ya, maka kita mengharapkan kasih sayang Allah lah. Rahmat. Masuk syurga kerana rahmat Allah. Itu harapan kita lah. Ya, menjadi harapan kita insya-Allah. Bukan kerana amalan. Amalan ni tak tahu mana kita ni. Sikit sangat satu-satu hari tu. Kita berzikir banyak mana, baca Quran banyak mana. Nak banding kalau kita tengok-tengok dalam kuih Buddha tu lagi kuat ibadat. Tak, kelung-keleng dengan tasbih seorang-seorang besar mana seorang-seorang tasbih. Tak kat leher lagi tu. Kita tak kat kereta je depan tu. Tak ada tengok-tengok kan. Quran pun ada dashboard tu tak baca. Kalau dikira agama batil buat-buat tu pagi malam siap tak kahwin lagi tu. Tak kahwin, siap puasa lagi, ya, kuatnya ibadahnya tapi batil. Kuatnya ibadahnya tapi sia-sia, ya. Jadi kalau puak agama batil tu kuat ibadah kerana nak harapkan pahala, nak harapkan syurga bagi dia, ya, konon-kononnya lah, ya. Tentulah bagi kita yang agama yang dah hak, agama yang betul, agama yang sebenar ni, bagi kita tak perlu lagi lah risau, tak perlu ragu, buat je lah. Penat, letih, lelah, biar gilah, ya, itu cara kita berpahaman dalam agama kita. Baik. Qala Allah Ta'ala lagi, la ilaha ala lillahi allazina ala lillahi dinul khalis, ya. Ketahuilah kamu ataupun ingatlah kamu bahawa agama yang suci khalis itu hanya bagi Allah, ya. Bagi amalan yang khalis, amalan yang ikhlas, itulah amalan untuk Allah. Maknanya selain daripada tu, mafhum mukhalafah, kita faham sebaliknya, kalau amalan tanpa ikhlas, tak ada. Allah tak pandang, ya. Allah tak pandang. Peringkat awal nak kena cari ilmu dulu. Lepas tu nak beramal. Lepas beramal nak kena ikhlas. Ikhlas pula nak kena istiqamah pula lepas tu. Itu peringkat-peringkat dia. Baik. Dan seterusnya, illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Kata Allah, melainkan orang-orang yang bertaubat, membuat baik dan berpegang teguh kepada Allah serta mengikhlaskan agamanya kerana Allah.
Ni peringatan-peringatan macam ni nak kena selalu ada. Walaupun kita tahu, walaupun kita dah beramal, tapi ini ilmu dia panggil ilmu kita nak perbetulkan landasan kita. Ya. Sebab selama ni kita buat dah ibadah, tapi tidak orang kata dibimbing dengan cara-cara begini. Kata Allah, illal ladzina tabu, melainkan orang-orang yang bertaubat. Tabayatubu ay raja'a yarji'u, itu kembali. Ya, kembali balik kepada jalan Allah. Jadi sekarang ni bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah ni masalah kita ni. Kita bertaubat kepada Allah banyak mana? Kita pun tak tahu kita bertaubat kepada Allah. Istighfar sekali-sekala istighfar. Orang beristighfar 1000 kali sehari. Allah, payah tu Ustaz 1000 kali. Payah apa? Astaghfirullahalazim, kan payah. Nak tak nak. Tasbih ada dalam kereta, tasbih pula jenis. Ada tasbih tu jenis dia ada 33 ya. Lepas tu dia ada satu yang 10. Satu lagi dia ada tali kecil tu 10. Beli yang tu senang. Ya nah. Kita istighfar habis 100, tertarik satu. Habis 100 pula astagfirullahalazim, tarik satu lagi 200. Lepas tu lapar perut berhenti makan dulu kejap. Tak istighfar. Tak apa masuk kereta istighfar pula. 100 lagi dah 300. Daripada pagi hingga ke malam habis 1000. Istiqamah 1000 sehari insya-Allah. Kita boleh ke 1000 sehari istiqamah? Boleh lah nak kan? Kalau tahu tak mahu tak boleh. Kalau tak mahu tak payah apa-apalah. Cuba istiqamah 1000 sehari. Lepas tu ustaz buat tak? Tak cerita tu. Kan? Ada ustaz ngajar tak buat kat padam muka dia. Kan? 1000 sehari sekurang-kurangnya istighfar saja. Sebab dalam surah An-Nahl dikata Allah yang beristighfar ni Allah permudahkan urusan. Allah permudahkan urusan, Allah murahkan rezeki. Masalah ni kita istighfar juga tapi tak istiqamah. Ya, tak istiqamah 1000 sehari kalau boleh. Ya. Kalau buka apa? Kita punya aplikasi tu pun ada Salam Muslim tu. Ya, yang Astro punya tu kan. Install lah yang tu. Dia ada tasbih digital. Tasbih digital tekan je. Kan? Macam-macam kemudahan dia buat kat kita. Tapi kita tak ada nak buat. Sibuk banyak kerja kita ni. Awak boleh lah tak ada kerja. Saya kerja banyak dia tu. Alasan kerja banyak. Dia ingat Tuhan nak dengar alasan dia. Kan? Sibuk macam dia seorang ada isteri ada anak. Macam dia seorang jadi pengarah, orang lain pengarah juga. Macam dia seorang harta banyak, orang lain pun harta banyak juga. Orang lain tak apa dapat, kita tak dapat. Allah Ta'ala di akhirat nanti Allah akan panggil seorang-seorang. Allah compare dengan orang-orang yang berjaya ni. Orang ni macam tu juga hebat pada kamu juga. Kenapa dia boleh, kenapa kamu tak boleh? Alasan apa kamu nak bagi? 24 jam aku bagi sama juga. 24 jam yang masa sama. Kan? Jadi kita memang di akhirat nanti kita tak ada alasan lah. Sebab tu hari ni kita renung sendiri, muhasabah diri kita. Setakat mana kita sekarang ni? Setakat mana? Hijrah tiap-tiap tahun kita sambut. Setara mana kita? Adakah kita ditakut lama ataupun sama? Jadi kena ada perubahan lah. Ada perubahan. Baik saya yang bercakap dan tuan-tuan. Istighfar. Kalau boleh istighfar 1000 sehari. Cuki okey. Alhamdulillah. Quran satu hari satu muka surat. Cantik tu. Ya, nah? Malam ke, siang hari ke, sebelum tidur ke, biar ada 2. Boleh istiqamah malam sebelum tidur. Ni kita tak payah ambil sekaligus. Bagi kita yang nak buat sekaligus memang takut tak jadi. Dan memang tak jadi pun. Jadi kita ambil sikit-sikit. Mula-mula kita blok dalam diri kita dulu. Mula-mula sekali kita kata aku nak setiap hari istighfar 1000. Biar cukup. Kita pun buat flow elok dah benda tu. Seminggu dah jalan elok dah. Okey sedap dia kan ya. Okey dah rasa lain sikit. Nak duha pula tiap-tiap hari 2 rakaat. Ya, waktu dah jalan dah okey dah. Buat duha 2 rakaat pula. Sebelum kerja ke, tengah kerja ke berhenti sekejap, sebelum setengah jam, sebelum setengah jam sebelum Zuhur, buat duha 2 rakaat. Cantik dah, elok seminggu dah. Duha ni jalan elok dah bagi kita. Ya. Lepas tu air. Tak cukup lagi ni, ya nah. Makin tua dah ni, kena berumur dah. Malam buat witir pula 1 rakaat sebelum tidur. Malam buat witir pula 1 rakaat. Kita ambil sikit-sikit. Ni amalan-amalan yang menjadi sebab kasih sayang Allah mencurah-curah pada kita ni. Ya, buat sembahyang sunat witir pula sebelum tidur. 1 rakaat. Okey dah tu. Jalan dah elok tu. Nak baca Quran. Baca Quran pula malam 1 muka surat. Berjalan dah sikit benda tu. Kita tak nak buat sekaligus rentak lepas tu pakai hilang terus. Tahu ke mana pergi. Ya, buat sikit-sikit. Ya, lepas tu sampai satu masa bila kita tak buat sesuatu amalan yang kita buat tu, kita rasa macam istilah orang korporat kata unfinished
Unfinished business. Dengar. Unfinished business. Macam satu business yang tak habis. Ada satu benda yang lompong dalam diri. Sampai ke peringkat tu, istiqamah tu. Tu kata dalam amalan ni, kita jangan tengok orang yang dah beramal. Rajin dia beramal gini. Kita pun nak tiru macam dia. Rebah beleping kita. Latih kata rebah beleping. Rebah tu, kita tak ada tenaga nak berlari tu. Nak exercise dulu. Orang berlari kita berlari tu. Rebah tengah-tengah jalan tu. Nak main bola ke apa ke, dia ada warming up dulu. Kita slow-slow lah. Tapi janganlah slow sangat. Slow sangat, tinggal kat orang jauh lah pula. Kena buat sikit-sikit. Tak apa, boleh insyaAllah. Kita tengok orang meniaga kedai makan maju. Kita nak buka kedai makan juga. Kita tak tahu dia bankrupt 18 kali dah. Dia buka kedai makan tu, nak boleh kau maju macam sekarang tu. Jatuh bangun dalam bisnes dia, kita tak ambil peduli. Kita tahu nak maju macam dia. Mana boleh. Jadi dalam bab ibadah pun kita tengok tok-tok guru alim ulama di pondok-pondok, tok-tok guru budak-budak kita yang menghafal Quran, anak-anak kita yang ngaji agama tu. Bukan senang mereka dapat tu. Sampai ke peringkat ada setengah budak tu bagi tahu, dia kata rasa macam tak dapat benda tok guru dia suruh tu. Rasa macam gelap, gelita dunia ni rasa bagi dia. Usaha dia bersungguh nak dapat benda tu. Baik. Illal ladzina tabu wa aslahu, melainkan orang-orang yang bertaubat dan wa aslahu. Wa aslahu ni membuat baiklah, islah ni buat baik, ataupun kita memperbaiki kesalahan apa yang berlaku, itu islah. Islah dia panggil islah. Dulu ada satu parti islah dulu. Wa atasamu billah, dan berpegang teguh dengan Allah, kepada Allah, wa akhlasu dinahum lillah, dan seterusnya ikhlaskan agama kerana Allah. Banyak benda-benda ni, dia punya stages, step-step dia kan, banyak benda, bukan kata senang terus dapat. Bertaubat pada Allah, buat baik, lepas tu berpegang dengan Allah Ta'ala dan ikhlas. Banyak benda kita nak kena fikir dalam kepala kita kalau kita kira. Tapi kerana kita hari ni kita tak upgrade dalam bab agama, kita upgrade dalam bab lain. Dalam bab lain kita naklah upgrading tu, contoh kita dalam kehidupan kita, keluarga kita dulunya macam ni, rumah. Sekarang ni kita nak berhijrah dari segi rumah, nak pindah daripada rumah kecil nak cari rumah besar lagi. Kereta, daripada kereta kecil kereta besar. Daripada kereta kecil jadi kereta besar. Semalam jumpa kawan saya pakai wildfire, wildfire baru ambil, wildfire pergi, dia kata, "Jap, jom pergi rumah saya tengok." Dia kata, "Bolehlah nak tengok." Masuk, dia kata baru lepas repair exhaust saja dengan bumper siap semua sekali kat 20,000, 18,000 semua sekali. Exhaust saja. Exhaust saja. Belum sport rim, belum apa lagi tu. Dia nak upgrade lah kehidupan dia tu kan. Bagi dia duit ada kan. Boleh lah, dia ada duit. Lepas tu buka pintu kereta tu, kata boleh masuk. Masuklah. Pelapik dia tu saja, pelapik kaki tu. Lapik kaki bukan je kita tak kertas, surat khabar apa semua kita. Lapik kaki saja tu siap mati dia tu, siap dia macam dia boleh lap gitu je. Saya tanya, nak buka kasut kan? Dia kata jangan bergurau Ustaz, dia kata, takut kotor lah kereta kan. Kat 1,000 juga, lapik kaki saja, situ saja. Lepas tu seat ni apa semua, Allah kan. Ya Allah kata kalau macam ni, tak apalah dia ada duit dan dia upgrade hidup dia dalam bab dunia ni. Kita nampak lah, nampak macam mana rumah. Tapi dalam bab agama tak ramai orang upgrade. Saya baru ni balik kampung, jumpa seorang budak muda dalam kereta duduk sembang. Dia kata, "Ustaz, kalau saya ni belajar lebih kurang agama daripada tak reti, saya jadi pandai sikit, lebih kurang, okey tak?" Maknanya kalau bab sembahyang mayat contohnya, saya tak payahlah nak hafal doa panjang-panjang. Payahlah Ustaz, dia kata kan, payah. Sekurang-kurangnya saya baca Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, cukup tu. Gitu kan. Saya kata cukup lah, betul dah tu. Kalau saya baca macam tu je cukup dah. Saya kata dah sekarang ni betul tu cukup dah. Tapi dalam bab agama ni cuba ubah sikit. Dalam bab dunia yang kita selalu nak ada peningkatan. Tak ada dalam bab akhirat kita rasa cukup setakat tu. Cuba bayangkan, kalau hari ni dia selalu bagi kat mak 300, 400, lepas tu lama-lama nak bagi 500, nak bagi 600. Sebab apa? Sebab mak kita ada duit gaji lebih, kita bagi lebih. Kan? Lepas tu dalam bab ni masa dia hidup je. Kalau hak mati tu mak kita macam mana? Kalau mati tu mak kita, anak kita, ayah kita, cukup kita bagi Allah maghfirlahu warhamhu. Cukup tak setakat tu?
Tak padan bagi setakat tu. Habis tu takkan kita nak takut lama je dalam bab ibadat. Semayang pakai semayang gitu je. Doa pun duk baca doa. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah lebih kurang kan ya. Semayang pun kuliah qul huwallah. Daripada muda sampai tua. Sampai bila kita nak bergerak. Kan jadi biar ada usaha sikit dalam bab tu. Dalam bab dunia aku tak pandai saya kata. Rumah daripada rumah kayu jadi rumah siming dah sekarang ni. Saya sebut kat dia. Dia kata iyalah. Tapi tak ada masa lah Ustaz. Tak ada masa minta maaf. Tak ada masa saya pun tak ada masa nak bercakap dengan awak kan. Allah tak ada masa juga kita kalau kita tak ada masa dengan Allah Ta'ala. Ya, janganlah kita beralasan dengan Allah Ta'ala. Kalau kita berkira-kira dengan Allah, Allah akan berkira-kira dengan kita. Saya dengar satu penceramah dalam radio IKIM, bagus sangat, ustazah. Ni untuk orang perempuan bagus juga, untuk kita pun bagus. Saya jadikan panduan untuk diri saya. Ya, dia begini, dia cerita, dia kata suatu hari orang panggil dia ceramah, ustazah ni. Ya, jadi dia dah lewat. Dia kata kalau saya pergi juga masa tu, agak-agak masa tu kalau pukul 10 saya sampailah. Tapi kebiasaan dia pagi dia sembahyang sunat duha. Pagi dia sembahyang sunat duha 2 rakaat. Tiap pagi dia akan duha dulu sebelum turun rumah. Tapi dia mari perasaan ni, kalau aku duha berapa minit habis ni? Kat 10 minit, 20 minit juga ni. Okey 20 minit. Lewat nanti sampai orang tunggu. Kan biarlah, tak payahlah sembahyang sunat duha. Kan. Jadi dia pun start kereta pergi dengan harapan sampai awal. Tapi dia berkira dengan Allah. Patutnya sembahyang sunat duha dah biasa buat. Sembahyanglah. Susah apanya 2 rakaat. Dah. Tapi bagi dia berkira dengan Allah Ta'ala. Biarlah tak apalah. Buat lebih kurang lah. Lain kali lah apa ni. Esok dah lagi. Ataupun petang. Dah kot lepas ceramah pukul 12 dah lagi kot sekejap. Dia buat lebih kurang dengan Allah Ta'ala. Akhirnya sampai-sampai dia kata tersalah masuk jalan. Tak tahu macam mana pergi masuk jalan ke mana. Kat sejam pula lewat lah kata. Sampai orang duduk tunggu. Lepas tu kita hari ni kadang-kadang kita terlepas pandang benda macam ni. Kita dengan Allah, kita berkira-kira dengan Allah. Kalau Allah berkira-kira dengan kita, susah hidup kita. Kan? Sebab tu bila ada tanggungjawab kita dengan Allah, dulu kan. Nak sampai masa nak semayang dulu. Walaupun kerja banyak. Kerja banyak ni, dah ada peluang dah, lalu dah kat masjid, berhenti semayang. Pejam mata je lah. Kan? Orang kata tak boleh dah. Tak apa, dengan Allah Ta'ala. Allah Tuhan punya dunia. Kalau aku selesai tugas aku dengan Allah, pandailah Allah nak selesai tugas aku. Sepatut gitu. Nak sampai ke peringkat tu payah kita. Tak, kita dalam kepala kita ni benda lain dulu ni. Benda lain dulu. Nak ambil anak sekolah contohnya, kan? Saya biasa pengalaman ambil anak sekolah pukul 4 dia keluar. Zuhur asar pukul 4 berapa? 4:14 lebih kurang itu dah. Ya. Jadi kalau kita pergi awal pukul 4 lebih, nak tunggu anak ni bukan senang nak panggil. Dia main lepas sekolah tu dia lopak sana lopak sini main bola. Bukan seorang anak, ramai anak saya. Sekolah tu nak cari seorang tak jumpa seorang. Ya? Tarian ni mana hilang pula, tak mana pergi kan ya. Jadi kalau kita pergi pukul 4 lebih ambil, tak jumpa lagi. Tidak silap orang azan asar dah. Pukul 4 suku azan dah. Tak. Kita rasa rugi tak sembahyang asar. Berjemaah di masjid dekat tu je. Nak kena tunggu anak. Tunggu anak tu kita pergi pukul 4 tu kita kira boleh ambil dia boleh balik awal lah. Rupa-rupanya kita berkira dengan Allah Ta'ala. Dah masuk asar. Patut apa salahnya kita pergi semayang asar dulu. Lepas tu sampai ke 4:30. Sampai ke anak. Okey. Asar dapat. Selesai dah. Anak pun kita tak payah tunggu lama. Ni kadang-kadang kita serabut perut. Tunggu anak. Setui anak mari lambat kita nak marah apa semua sekali. Sebab kita berkira dengan Allah Ta'ala. Alah apa minit lagi dah. 15 minit. Untuk tunggu zuhur. Untuk tunggu asar. 15 minit. Apa salahnya kita tunggu sekejap. Sambil-sambil kita rehatkan badan kita, tenangkan fikiran kita, nak tunggu semayang. Dah, apa salahnya 15 minit kita tunggu, lepas semayang, lega segala benda, Allah akan selesaikan kerja kita. Saya pengalaman banyak kali dah. Kalau dia ambil anak, tak semayang asar, dulu dia ambil anak, pukul 5:30 baru boleh sampai rumah kadang-kadang. Asar pukul 6 sampai kat rumah. Kan? Jam apa lagi? Payah fikir-fikir berkira dengan Allah buat apa? Semayang sampai biarlah ada 5 minit lagi nak asar. Semayang asar dululah. Senang masjid dekat situ. Semayang dulu. Lepas semayang apa semua sekali. Start kereta lagi sampai-sampai anak siap dah duduk tunggu. Oh lega rasa kan ya. Nah, dia ada pengalaman kan. Kita ada pengalaman belakang kadang-kadang kita berkira dengan Allah Ta'ala. Dan satu-satu bab kita berkira dengan Allah. Bila kita berkira dengan Allah, Allah akan bila dia berkira dengan kita, sudah kita habis. Sebab Allah dia ada kuasa mutlak bagi dia. Ikut dia nak buat apa pun. Kan? Kita bukan nak arah Allah Ta'ala. Kita tak boleh. Tak mampu pun kita. Ya, apa yang Allah nak, dia akan berlaku. Wa man lam yakun, wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah tak nak, dia tidak akan berlaku.
Jadi kita hidup ni biar letak dalam ruang lingkup itu. Maknanya kita dalam keadaan pergilah ke mana pun Allah. Ya nah? InsyaAllah. Pukul 1 kita zuhur. Kita berhenti sekejap lagi. Zuhur wah, kita semai dulu. Tak semai dulu ni lambat pula kan. 1-2 minit, satu tempat kita zuhur kan, insya-Allah. Ini kita mengajar ni sebenarnya ilmu tu satu bab kan. Tengah-tengah hari gini kita nak belajar tu, mari dengan kadang kita kena ambil ilmu-ilmu macam ni lah. Imam Ghazali ni memang banyak bantulah. Saya dah mengajar lama dah, banyak bantu sangat kan. Ulama-ulama jadikan kitab dia ni sebagai untuk mendidik diri. Ulama ni tok guru, dia tak boleh dah orang tegur dia. Saya ingat lagi tok guru pondok dia mengajar, kadang-kadang dia menangis seorang-seorang. Sebab apa? Dia kata masa saya dulu, dia kata masa jadi pelajar dulu tok guru tegur. Masa jadi pelajar tok guru tegur, salah apa-apa tok guru tegur, tok guru nasihat. Tapi bila jadi guru ni, tak ada siapa berani tegur. Anak murid tak berani tegur dia kata. Ya nah. Nak kita ni bila kita ni ada salah, ada silap. Jadi dia kata siapa yang nak tegur kita lagi? Kitab lah dia kata. Kitab lah. Kita baca kitab tok guru ni, Imam Ghazali ni. Kita baca kitab tu kita menangis seorang-seorang. Kita rasa kitab tu ya Allah dengan kita tu jauh beza. Apa yang dikehendaki oleh kitab tu kita tak buat. Kita sampai ke peringkat tu lah. Macam saya sekarang ni bukan tok guru lagi, ramai lagi orang tegur, banyak salah ni. Terima kasih orang tegur, alhamdulillah. Biarlah kita ustaz pun orang tegur, terima kasih. Kan ada setengah orang, mana boleh tegur? Ustaz tu kan. Ustaz tak ustaz. Ustaz salah berlambak kan. Kadang-kadang ustaz ni bukan ustaz dia ada kan. Baru nak start tu biarlah. Okey sikit lagi. Ketahuilah sesuatu amal itu boleh dikeruhkan oleh yang lain. Jika ia sudah bersih daripada sesuatu gejala yang mengeruhkannya dan tersisih dengan sendiri, maka ketika itulah dinamakan khalis, yakni ikhlas atau suci. Maka orang yang membersihkan amalan itu dinamakan pula seorang yang mukhlis. Jadi sekarang ni amalan kita tu boleh dikeruhkan. Amalan tu umpama kalau air lah. Kalau air itu boleh jadi keruh. Ya nah? Kecuali kita tapis balik, kecuali kita filter balik. Sebab tu setengah ulama dia kata ikhlas itu maknanya khallasa yakhallisu takhlis. Ikhlas tu maknanya kita tapis. Kita ada penapis air kat rumah tu, reverse osmosis kan ya. Kita ada kowe, kita ada apa lagi? Beyond water, Zulian tak apa kan. Tu saya pakai kowe kat rumah kan. Maknanya kita tapis air sebab apa? Sebab air tu cemar, kotor ya. Jadi kita nak air yang bersih. Pandai pula dalam bab tu kita cari air yang bersih. Kan? Sebab apa? Sebab kalau makan minum hak kotor ni masalah lah. Penyakit tu penyakit ni. Sebab tu kita dalam ibadat kita kalau kita tak tapis betul-betul, kita tak ada ikhlas tadi. Ikhlas tu sebagai filter kita lah. Kita tak tapis betul-betul, dia penyakit pada diri kita. Sebab tu kita tengok orang yang tak ikhlas buat ibadat ni, dia setara mana sangat je. Ya, nah? Buat ibadat dalam keadaan tak ikhlas memang tak berjaya lah. Walaupun nampak berjaya tapi untuk jangka masa yang pendek. Dan silap-silap dia ada ujian Allah turun pada dia. Itu kita paling takut sekali tu. Ya, paling takut. Dalam bab ikhlas jangan main, ya. Sebab tu kita belajar kitab ni sebenarnya untuk ingatkan diri kita. Orang yang ikhlas dikatakan orang yang mukhlis, iaitu orang yang ikhlas. Nama dia mukhlis, ya. Letaklah nama anak mukhlis. Bukan mukhlis, mukhlis. Mukhlis pun okey gak cantik gak. Ada seorang nama beri kan. Macam biasa kan. Itu mukhlis, itu mukhris. Okey gak comel gak maksud itu. Ya, mukhlis ya nah. Mukhlisah perempuan. Sifat ikhlas itu lawannya ialah sifat sekutu. Sifat sekutu. Ya, sekutu maknanya bersyarikat lah. Ya, kita macam ada lagi, ada lagi selain daripada itu kita ambil. Itu panggil syirik lah kan. Orang yang tidak ikhlas dalam amalan tentulah disebut sebagai orang yang menyekutukan amalannya. Manakala penyekutuan itu ada beberapa tingkatan pula. Dalam bab syirik itu akan bincang kemudian lah. Tapi apa pun syirik satu amalan yang seolah-olah kita menduakan Allah. Patutnya amalan itu untuk Allah tapi kita bagi pada orang lain. Maka di akhirat nanti amalan kita itu, segala amalan kita itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Tapi bila kita syirik pada Allah, Allah kata kamu pergi cari dengan orang tu. Di akhirat nanti bila kita mengharapkan balasan daripada Allah, semaya, puasa, segala amalan kita, Allah kata kamu buat dulu bukan kerana aku, kamu pergi minta dengan orang tu. Kamu buat kerana apa? Kerana orang lain kan, kerana jiran, kerana kawan-kawan, kamu minta pahala dengan dia. Boleh tak dia bagi? Tentu tak boleh. Mana ada orang boleh bagi pahala?
Tak ada dah. Mana orang boleh bagi syurga? Tak ada dah. Kan? Jadi itulah akibat daripada dunianya begitu, akhiratnya terima akibat. Ya, akhiratnya dalam keadaan kita terhegeh-hegeh pergi minta. Pergi cari orang tu nak minta balasan. Mana ada orang boleh bagi balasan? Ya, sebab tu ramai qari. Qari orang baca Quran kata, kan? Qari yang sampai masuk tak ada pahala baca Quran. Ramai orang yang minal musallin, orang yang sembahyang sampai sana tak ada pahala sembahyang. Ya. Sembahyang sunat duha rajin dah. Tapi nak je orang tahu sembahyang sunat duha. Dan semalam ada seorang hamba Allah, saya ngajar di satu masjid, dia pegang saya, "Ustaz, saya nak cakap satu benda dengan Ustaz. Lama dah ni." Okeylah, boleh lah, kan? Saya nak minta nombor telefon, lepas tu saya nak bagi tahu Ustaz, saya nak bagi satu buku. Buku tu Gerakkan Subuh, dia kata. Buku tu, nama tajuk buku tu Gerakkan Subuh. Saya kata, kenapa tu? Kan? Dia kata buku tu, saya lama dah buku ni saya dah amal. Saya akan setiap pagi saya akan SMS 30 orang. Bukan SMS, call. Saya akan call setiap pagi. Pukul 4 pagi saya bangun, saya akan call. Nombor-nombor yang ada telefon saya akan call. Bangun subuh. Bangun subuh dia tu. 30 orang setiap pagi dia akan call. Mujur nombor kita tak ada kan. Kalau ada nombor kita, dia call kita kan. Bangun. Kalau ustaz tak bangun malu kan. Dia akan call 30 orang. Dia akan call. Itu kerja dia kan. Lepas tu dia kata, saya ni yang saya tak tinggalnya ustaz, sembahyang tahajud. Saya kata, sudah dia ni dah mula nak mengarut ni. Tadi bagus dah. Nak cerita sembahyang tahajud tak tinggal, berapa tahun dah tak tinggal tahajud. Lepas tu dia ni pula dia kata sedih tengok orang hari ni tak sembahyang subuh. Ya. Betul dah dia buat tu betul. Tapi bila dia cerita amalan-amalan tu, itu yang kita pelik sikit tu. Kan? Tak adalah keikhlasan dekat situ. Hak dia buat kerja tadi tu bagus dah. Tu pun kena boleh petikai lagi dia buat tu ikhlas ke tidak. Tapi tak apalah, terserah dengan Allah Ta'ala. Tapi dia cerita bangun malam pukul 3, pukul 4 pagi semayang pun semua sekali tu. Tu hak kita rasa macam tak patut cerita lah. Hak tu. Kan? Dia dengan Allah Ta'ala sudahlah. Tak apalah, hak dia buat tadi tu kerja bagus. Dan kita pun tak mampu nak buat tu. Saya ada seorang sahabat saya, Datuk, seorang sahabat. Dia bangun pukul 3, pukul 4 pagi. Dia pergi semayang masjid surau. Dia akan senyap-senyap lah. Lepas tu dia bawa Mercedes dia tu. Dia akan round satu kampung, dia akan bunyi horn. Kejut orang semayang subuh. Kan? Jadi kalau kita nak buat gitu pun boleh juga. Kan? Saya kata kat dia kata orang tak marah ke? Taklah Ustaz, ada orang marah saya kejut lewat pukul 5, dia suruh kejut pukul 4 dia kata. Ada macam tu. Saya kata kalau ada orang marah, cuba telefon Cina. Cina lagi seronok awak kejut pagi-pagi. Melayu tu teruk pada Cina lagi. Kan? Cina lagi seronok kalau kejut pagi-pagi. Kan? Dia boleh kerja awal. Kan tak? Lepas tu kalau azan pagi-pagi tak bunyi masjid, dia kata apa semalam tak ada nyanyi kan? Dan saya tak bangun. Dia nak bangun awal kan. Tapi pelik kita orang Melayu kita kat masjid marah mikrofon kuat sangat. Tu teruk juga tu. Masjid kat kampung saya ada berlaku sekali pun. Buat laporan polis, mikrofon kuat sangat. Siap Jais telefon, Jais telefon kat Nazir, mikrofon dah tukar baru ke? Kenapa? Dia kata ada orang komplain kuat sangat dia kata. Azan kuat sangat. Nazir tu jawab, kalau boleh saya sebenarnya nak bagi kuat lagi biar sampai kat pejabat tuan ya. Tak sampai tak apa lagi ni kita roboh masjid, kita pasal loceng kita buat kuih Hindu dah itu. Nazir tu debel Nazir tu. Pegawai Jais itu kata okeylah tak apalah saya orang lapor je kita. Dah kalau tuan rasa tak puas hati, kuat sangat, kita roboh masjid tu, kita tak loceng. Kita jadi kuih Hindu. Senang orang tak marah kuih Hindu kan. Dan buat Jais dia kata okeylah tak apalah saja bagi tahu lah orang lapor. Jawab gitulah kali. Kita tak boleh nak jawab betul-betul, jawab gitu. Kita roboh masjid tak payah serabut-serabut dah bising sangat. Tak pasal loceng. Senang tak? Pakat main kelung-keleng dalam tu. Tak ada siapa marah pun. Itulah pelik kita kat Allah. Buat kerja agama nak marah, buat kerja lain tak ada masalah. Kan Okey, sekadar itulah. Terima kasih banyak-banyaklah, insya-Allah pada kita sambung dalam bab tu. Sebelum saya tutup ni ada sahabat saya ni Haji Hamdan, dia bawa buku ni. Mari belajar solat ni, ada 2 buku, untuk lelaki 1, untuk perempuan 1. Tapi buku ni bukan untuk dijual bukan untuk dijual. Kita ada seorang sahabat saya ni Ustaz Zulfikar. Dia Persatuan Prihatin Sabah kan. Ustaz Zulfikar ni dia prihatin Sabah ni, prihatin sahabat Sabah di Kota Kinabalu Sabah ni. Dia buat sistem wakaf untuk maktafi untuk penduduk di sanalah. Tapi dia ada juga demo untuk maktafi Al-Quran wal Dakwah Sempurna Sabah ni. Jadi buku ni dia akan bila kita tuan-tuan wakaf tulis nama tuan-tuan kat sini, dia akan bagi kat sana untuk sekolah-sekolah sana, dan bukan bagi saja.
Dia ada program. Dia ada program kat sana. Program dia akan buat kursus untuk jangka masa pendek, jangka masa panjang. Sebab di sana kebanyakannya Islam tu ramai. Tapi pengamalan Islam tak ada. Ya, nah? Tak ada amalan Islam. Kalau semayang pun tidak, apa faham agama pun tidak. Mereka duduk di kampung-kampung. Kita baru ni sibuk dengan korban. Korban pergi kat kampung-kampung Kemboja, Sabah apa semua sekali pergi sana tu ya. Kita tengok buat-buat tu seronoklah bab makan tak apalah waktu tu. Ya, tapi dalam bab agama ni pun memang teruk sangat. Adik saya duduk mengajar kat Sabah tu pun dia kata memang buat-buat ni dia kata agama saja. Maklumlah tidak ada pemantauan sangat. Jadi persatuan prihatin sahabat Sabah ni puak-puak kita juga. Ya, jadi kerja mereka ni patut disokong. Itu jelah kalau beritahu saya tak terlibat. Ya, jadi alhamdulillah lah ya, mereka pergi, dana tu mereka cari mana-mana wallahu alam. Cuma dia ada sediakan buku ni, mari belajar solat ni. Lelaki dan perempuan siap dengan gambar, siap pun mudah bahasanya mudah. Ya, dan dia akan guna untuk di pendalaman kampung-kampung, dia akan buat program. Jadi insya-Allah tuan-tuan, ya, kalau tuan-tuan wakaf ni buku ni mungkin sampai kat siapa-siapa kat sana, dia orang pandai baca Quran, dia orang pandai semayang dia tu tuan-tuan dapatlah insya-Allah. Tapi ikhlaslah kan, kena ikhlas. Ni tak wajib saya bagi tahu je, jangan marah saya pula. Saya tak wajib ni, ya, bukan wajib dia. Sahabat saya Haji Hamdan tu, dia ada belakang tu, ya. Ni bukan hak saya kan, Haji Hamdan. Dia lama dah buat kerja ni, lama sangat dah, ya. Jadi tuan-tuan boleh selepasnya, lepas semayang berhubung dengan dia, ya, insya-Allah. Okey. Rasa RM30 untuk dua. RM30. Satu buku tu RM15. Ya, boleh ke Haji wakas biji buku? 15 tak boleh. Jadi RM30 untuk 2 biji buku. Dan buku ni memang saya tengok tadi pun buku asas lah. Fardu ain dengan bab solat. Macam saya sebut tadi lah. Ramai sangat mereka tu tak pandai dalam bahasa bab semayang. Ya, jadi insya-Allah kita boleh sumbang cara tu, sumbanglah. Ikutlah apa cara sekalipun. Yang penting ikhlas kan ya. Yang penting ikhlas. Tajuk hari ni bukan kerana ni dah. Tajuk ni memang lama. Haji yang mari kan. Tajuk ni dah lama dah. Dalam bab ikhlas ni kita dah bincang lama. Selagi kita tak ikhlas betul-betul kita bincanglah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak di atas perhatian. Ya, mudah-mudahan Allah Taala akan merahmati kita, mempermudahkan urusan kita, menyelamatkan keluarga-keluarga kita insya-Allah. Dengan sedekah kita, sedekah jariah itu, ya, insya-Allah yudafiul bala, dia akan menghindarkan kita daripada bala Allah Taala insya-Allah. Aku qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ij'alna minan najiyyin wal faizin, minal ulama'is salihin wa minal mustaghfirin. Alhamdulillah. Qabbalallahu minkum.